Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Muhammad Khairul Nazrin bin Muhammad Nasir, mewakili rakan-rakan penyelidik. Rakan-rakan inovator akan menjelaskan suatu idea yang dinamakan sebagai pembangunan instrumen prosedur diagnostik dan terapi ikhtiar 1.0 bagi kaedah rawatan Islam di Malaysia. Kaedah ini kami sama-sama bangunkan supaya menyusun prosedur pengenalan ataupun mengenal pasti punca suatu penyakit misteri ataupun penyakit-penyakit yang berpunca daripada gangguan makhluk syaitan jin sehinggakan para pesakit ataupun mereka yang menjadi mangsa penyakit-penyakit misteri ini telah melalui prosedur perubatan moden ataupun rawatan psikiatri. Walau bagaimanapun pihak yang terlibat ataupun pihak-pihak perawat gagal menjumpai puncanya, maka cadangan ini kami tujukan kepada mereka-mereka yang mengalami masalah tersebut supaya merujuk kaedah rawatan Islam, yang mana pusat-pusat rawatan Islam di Malaysia telah wujud sejak sekian lama dan berada di pelbagai tempat. Daripada masalah penyakit fizikal ataupun tekanan mental, masyarakat kita juga menghadapi gangguan langsung daripada makhluk jin syaitan. Justru kaedah rawatan Islam merupakan alternatif dan salah satu jalan keluar daripada masalah tersebut. Maka kami berusaha untuk mencadangkan kepada masyarakat, kepada individu yang mengalami masalah. Demikian juga cadangan ini ditujukan kepada mereka yang terlibat dengan rawatan Islam untuk mematuhi prosedur-prosedur, mematuhi langkah-langkah yang dicadangkan supaya masa untuk mengenal pasti masalah, demikian juga kaedah rawatan diperkenalkan ataupun dicadangkan kepada pesakit ialah cadangan rawatan yang betul. Instrumen ini terdiri daripada 3 bahagian utama, iaitu peringkat gejala ataupun masalah ataupun jenis penyakit. Kemudian peringkat kedua, mereka merujuk kepada pusat rawatan Islam ataupun individu yang mahir dengan kaedah rawatan Islam. Kemudian diikuti dengan langkah-langkah seperti langkah pertama, iaitu pengecaman bentuk gangguan. Adakah gangguan itu dalam bentuk gangguan biasa ataupun langkah yang kedua terus kepada gangguan yang berpunca daripada masalah saka. Jadi peringkat yang pertama dan kedua ini, para perawat ataupun mereka yang berusaha untuk memberikan rawatan kepada pesakit perlu mendapatkan history taking ataupun mendapatkan latar belakang pesakit dahulu supaya di sana mereka dapat mengenal pasti punca-punca masalah. Jadi adakah bentuk gangguan itu gangguan biasa ataupun berpunca daripada saka. Setelah melalui langkah pertama, kemudian melalui langkah yang kedua, jika gejala tidak menunjukkan ia berpunca daripada gangguan biasa ataupun gangguan saka, maka barulah pada peringkat yang akhir para perawat boleh mengenal pasti adakah masalah gangguan misteri ataupun penyakit misteri tersebut berpunca daripada sihir. Maka di sana terdapat 8 aspek yang perlu diteliti oleh perawat sehinggakan pada hasil penelitian ataupun diagnosis itu barulah dapat dikenal pasti adakah ia benar-benar berpunca daripada sihir. Kesemua kaedah rawatan ini ataupun langkah-langkah ini disusuli dengan cadangan rawatan seperti ruqyah ataupun pelupusan bahan seperti bahan sihir ataupun bahan yang menunjukkan seseorang itu memiliki saka. Kemudian di hujung kaedah ini ataupun proses keseluruhannya akan
terhenti ataupun kembali kepada suatu tahap yang mana seorang pesakit itu sendiri perlu merawat dirinya sendiri, dan dinamakan sebagai terapi kendiri, kerana keseluruhan proses ini perlu melengkapi antara satu sama lain sehinggalah pesakit itu terus berikhtiar berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah pada suatu tahap Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkannya. Justru diharapkan dengan cadangan ini mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dinyatakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.